Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحول وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Alhamdulillah, sambung kitab Risalah Tauhid. Muka surat 26 Jawi dalam perbahasan iradah. 38 Rumi. Masih lagi bahas bab iradah. Masih lagi bahas bab iradah. Kita dah masuk separuh lah bab iradah. Kita berhenti dekat ialah jua yang memperbuat apa yang dikehendaknya pada tiap-tiap suatu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Yang ke-8 al-iradah, artinya menghendaki. Iradah ni maksud menghendaki, nak. Menghendaki dengan maksud nak. Nak juga kita boleh kata tentu, tentukan. Itu juga maksud iradah. Tentukan, menentukan. Jadi kalaulah kita payah sikit nak faham dari sudut maksud menghendaki, nak tu kita payah faham. Kita sebut nak tu takut-takut faham ke makhluk, macam makhluk punya nak, maka kita boleh tukar nak tadi atau menghendaki tadi kepada tentu. Tentukan. Sebab kadang-kadang bila kita sebut nak, dia ada unsur-unsur perasaan, ada unsur-unsur keterpaksaan, ada unsur dorongan bila sebut nak, ataupun kehendak. Bila sebut kehendak, dia ada unsur tu. Unsur dorongan. Terdorong. Bila ianya ada unsur-unsur dorongan, Allah terdorong dengan sebab kita guna perkataan menghendaki ataupun kita guna perkataan nak, kita terfaham naknya Allah itu seumpama ada dorongan. Nak tu ada kerana. Allah nak, Allah menghendaki kerana. Jika kita boleh faham secara macam tu, maka kita tukar. Maknanya akal kita, maknanya terjemahan daripada nak kita ataupun maksud nak kita yang kita faham adalah dorongan. Maka jika begitulah kita faham kehendaki ataupun menghendaki ataupun nak ni kita faham Allah gitu, kita tak boleh guna perkataan nak. Kita tak boleh guna perkataan hendak, menghendaki, tak boleh. Dikehendaki, tak boleh. Jika kita faham nak tu dengan maksud ada unsur-unsur dorongan atau ada unsur kerana, sebab dan sebagainya, maka tak boleh. Tak boleh apa? Tak boleh kita kata iradah tu artinya nak. Habis tu kita nak terjemahkan dengan apa bagi kita ni? Tentu. Tentu. Sebab setiap orang dia ada pemahamannya sendiri tentang satu-satu perkataan, satu-satu istilah tu, dia ada pemahaman dia sendiri. Dia bila sebut nak aja dia ada pemahaman nak tu macam mana. Bila nak tu dengan unsur keterpaksaan, unsur
dorongan, unsur sebab musabab. Bila sebut nak, Allah nak kerana, Allah nak kerana. Jika nak dan kerana tu, nak dan sebab tu selalu bergandengan bagi maksud kita, nak kita, kehendak kita tadi tu, maka kita tak boleh guna perkataan hendak. Iradah tu maksud tentu, menentukan. Allah menentukan. Bimbang takut salah faham kat situ. Sebab tu dia kata yakni menentukan sekalian mungkin tentang adanya atau tiadanya. Nak tu maksud Allah tentu. Tentukan. Tanpa ada dorongan, tanpa ada paksaan, tanpa ada kerana, tidak dikeranakan dengan satu kerana. Kita dah bahas sebelum ni. Hakikatnya ialah sifat yang qadim lagi azali, sabit berdiri pada zat Tuhan. Dia sifat ma'ani, maka ianya ada. Dia tak seperti sifat salbiah yang dirinya tak ada. Sifat ma'ani ada dirinya. Itu pun dah kita bahas banyak kali. Dengan sifat iradah tadi, dengan sifat menentukan tadi, dengan sifat penentu tadi, maka dia Allah menentukanlah. Dia Allah yang bersifat iradah tadi menentukan segala perkara yang harus atau setengah perkara yang harus atas mungkin. Kita dah bahas juga sebelum ni, Allah menentukan segala perkara yang harus secara umumnya. Maknanya tak termasuk perkara yang wajib dan perkara yang mustahil. Wajib apa ni? Wajib akal. Mustahil apa? Mustahil akal. Jadi apa yang Allah tentukan ni? Allah menentukan, Allah yang bersifat iradah tadi, menentukan perkara yang harus, yang boleh ada, boleh tak ada, perkara yang mungkinat sahaja. Dan itu secara umum. Tapi kalau secara khususnya, Allah hanya menentukan setengah aja daripada perkara yang harus. Perkara yang boleh ada, boleh tak adanya, Allah tentukan setengah aja. Kenapa pula cakap setengah? Yalah, perkara yang harus Allah menghidupkan, perkara yang harus juga Allah mematikan. Harus bagi Allah untuk menghidupkan, harus bagi Allah untuk mematikan. Habis kenapa kata setengah? Setengah daripada hidup mati tadi, bila Allah menentukan hidup, maknanya Allah tak menentukan matilah. Bukan Allah tak menentukan mati. Bila Allah menentukan dia tu hidup, maka Allah tak menentukanlah dia tu mati. Sebab Allah menentukan dia hidup. Kan separuh tu. Kalau Allah menentukan dia, Allah tentukan, Allah nak dia tu tinggi, Allah taklah tentukan dia rendah. Kan separuh je. Sepenuhnya apa? Sepenuhnya tinggi rendah. Hidup, mati hidup. Itu sepenuh. Segala-galanya iaitu hidup dan mati. Bila Allah tentukan dia dah mati, kalau Allah tentukan dia mati, maknanya Allah tak tentukanlah dia hidup. Macam mana mati dan hidup nak duduk sekali? Itu perkara mustahil. Itu maksud setengah yang kita dah bahas sebelum ni. Masuk kita seterusnya. Ialah jua yang memperbuat apa yang dikehendaknya pada tiap-tiap sesuatu. Allah buat, Allah tentukan. Kalau sama juga, kita guna perkataan, kita guna istilah Allah buat. Jika kita guna istilah Allah buat, ada dalam fikiran kita buat tu kerana ada sebab, ada dorongan, ada keterpaksaan, ada kena-mengena dengan yang lain. Allah buat tu. Maka kita tak boleh sebut Allah buat bagi kita. Kita kena sebut Allah tentu. Sebab bila kita sebut tentu, dia bersih daripada yang lain. Allah tentukan manusia itu hidup. Allah tentukan Ahmad hidup. Allah tentukan Ahmad lahir. Dilahirkan. Hiduplah dilahirkan. Bila kita sebut Allah tentukan Ahmad dilahirkan pada hari ini, di situ dalam akal kita, dalam fikiran kita, tak ada unsur-unsur yang makhluk. Unsur-unsur makhluk tak ada di situ. Tak ada. Bila Allah tentukan, bila kita kata Allah tentukan Ahmad lahir hari ini, hari Rabu ni, Allah tentukan. Dia tak ada unsur-unsur keterpaksaan, tak ada unsur-unsur dorongan. Tapi kalau kita sebut Allah nak Ahmad lahir hari ini, boleh juga. Allah nak Ahmad lahir hari ini, boleh juga. Tapi jika kita kata Allah nak Ahmad tu lahir hari ini, kita ada sesuatu dalam fikiran kita, nak tu dia ada dorongan, ada kerana, ada terpaksa. Maka dengan sebab tu kita tak boleh terjemahkan iradah dengan nak. Ataupun mengkendaki, tak boleh. Sebab bukan masalah terjemahan tu, masalah kita faham tu. Sebab yang kita nak
Bukan kita hafal sifat 20 satu-satu. Yang kita nak bukan kita tahu makna satu-satu. Yang kita nak tu pegang. Jadi macam mana nak pegang? Nak pegang dengan perkataan. Dengan kita duk sebut cakap ni baru kita pegang. Dengar pula, dengar kat mulut, dengar kat telinga, sebut kat mulut, dengar kat telinga. Maka dengan sebab tu kita boleh pegang. Oleh kerana bila kita sebut nak, oleh kerana kita sebut nak menyebabkan ada unsur-unsur tadi, maka kita tak boleh sebut. Kita sebut tentu. Allah yang tentukan. Bila kata Allah tentukan, dia kurang sikit keterpaksaan ataupun dorongan tadi. Kurang sikit. Allah dah tentukan. Nak buat macam mana? Kan? Allah dah tentukan ianya lahir pada hari ini. Allah tentukan lahir hari ini lah. Tapi kalau kita kata Allah nak dia lahir hari ini, bimbang takut ada unsur-unsur makhluk kat situ. Itu aja. Okay? Ia jugalah yang memperbuat. Sama juga Allah buat. Bila kita kata Allah yang buat bumi, Allah yang buat alam, ada tak unsur-unsur keterpaksaan dorongan Allah buat tu? Kalau tak ada, boleh pakai Allah buat. Tapi kalau ada, kita kena kata Allah tentukan alam ini ada. Sebenarnya tentukan, nak, buat, sama aja. Cuma buat tu dia lebih kepada kudrah lah. Bukan iradah. Tapi kalau Allah tentukan, ataupun Allah nak kehendaki, sebenarnya sama. Cuma bila kita sebut je, bagi kita mana yang sesuai, kita pakai yang itu. Sama ada Allah buat, Allah nak, ataupun Allah tentu. Nak dan tentu itu perkara yang sama. Bila Allah tentukan ianya ada. Allah nak ianya ada, kan sama. Tapi bila sebut nak, macam mana akal kita? Bersih tak? Suci tak? Allah tentukan, biasanya memang suci. Sebab Allah tentukan. Dah Allah tentukan. Kan? Dah Allah nak. Dia ada lain sikit. Lari sikit nak tu. Dekat situ lah. Hati-hati dalam masalah tu lah. Hati-hati. Jadi, ianya jua yang memperbuat apa yang dikehendakinya. Nampak? Apa yang Allah nak, Allah buat. Pada tiap-tiap sesuatu. Semua yang ada, Allah buat. Dan semua yang ada, Allah nak. Tukar lagi. Semua yang ada Allah telah tentukan. Tentukan apa? Tentukan ianya ada lah. Okey. Maka tiada boleh nyata sesuatu perbuatan, tak boleh ada satu-satu kejadian. Tu. Tidak boleh ada, tidak boleh nyata tu, tidak boleh ada satu-satu perbuatan, tidak boleh ada satu-satu kejadian, tidak boleh ada sesuatu yang telah ada, yang telah jadi, tidak boleh. Yang tiada daripada pilihan dan kehendak Allah Ta'ala. Tak mungkin yang ada, yang kita namanya katanya ada, apa sahaja yang ada, tak mungkin. Bukan pilihan dan bukan kehendak Allah. Dah Allah pilih. Kadang-kadang pilih ni pun masih lagi ada masalah nak faham, masalah makhluk kat situ bila sebut pilih. Jadi kita kata, dah Allah tentu. Sebab tu dia kata pilih. Allah pilih. Bila sebut pilih ada tak masalah? Kalau tak ada, kalau ada masalah dari segi untuk menyucikan Allah, sebut tentu. Jadi maka tiada boleh nyata, tak mungkin ada sesuatu perbuatan, sesuatu yang dah ada, kejadian yang tiada daripada mestilah tiada, tak mungkin selain daripada pilihan dan kehendak Allah, tukar ketentuan Allah. Allah yang tentukan. Dekat situ dari segi bahasa. Sebab bila saya duduk bermuzakarah dengan orang-orang yang payah untuk faham tauhid, payah belajar sifat 20 pun payah nak faham, kebanyakannya kerana bahasa tadi, kita guru dia sebut bahasa tu dengan maksud yang ada dalam guru dia bahasa Melayu pun, dia faham dengan maksud lain. Sebab tu dia tak faham. Gurunya duk terang dengan menggunakan perkataan tu, tapi dia faham maksud perkataan tu lain. Jadi setiap orang dia mempunyai pemahamannya tersendiri pada setiap perkataan tu. Contohnya nak setiap orang dia mempunyai kepahaman yang berbeza tentang maksud nak tu. Maksud nak tu. Kalau sebut tentu, setiap orang mempunyai pemahaman berbeza tentang maksud tentu tu. Alah, sebenarnya sama aja. Kalau kita rasa kita minum kan. Ui, manis . Dalam kepala kita ada maksud
manis tu. Maka kita minum, kita kata manis. Kita dapat yakin tak? Kawan kita, dia minum, dia kata manis. Manis yang kita rasa, sama tak agak-agak dengan manis yang kawan kita rasa? Kita tak boleh tentukan. Kita tak boleh kata sama manis ni dengan manis tu. Sama. Tak boleh. Entah-entah dia faham manis tu lain. Mungkin yang kita rasa manis, dia rasa manis juga. Tapi manis yang kita rasa dan manis yang dia rasa tu berbeza. Tapi dia sebut manis. Boleh jadi, boleh jadi. Kita kata, oh macam ni dia manis. Cuba kau rasa. Dia pun rasa, oh macam ni manis. Kemungkinan dia rasa manis tu berbeza dengan yang kita rasa manis. Manis kita rasa gini, kita kata manis. Dia lain. Dia kata manis. Dia kata manis. Jadi, dari segi manis masin, sakit, kita aduh sakit. Kita rasa sakit tu macam mana? Kawan kita pun sakit juga. Dia rasa sakit tu tak, kemungkinan juga tak sama dengan sakit kita. Yang kita rasa sakit. Itu baru dari segi sakit, dari segi rasa. Dari segi perkataan pun sama. Sama. Setengah orang bila kita kata woi, dia kata kasar. Setengah orang kita kata woi, dia kata biasa je. Jadi nampak, daripada perkataan tu setiap orang mempunyai definisinya sendiri. Macam mana dia boleh dapat definisi sendiri? Mungkin berbeza, mungkin sama. Bergantung kepada cara hidup dia. Bergantung kepada background dia. Dia hidup macam mana dalam dia hidup, environment dia hidup macam mana. Maksud hidup tu, bila hidup dia mesti bercakap. Bila bercakap, dia faham. Dia faham dengan cara tu. Orang duduk kampung, cara faham dia cara lain. Bila sebut satu-satu perkataan, cara dia faham tu maksud lain. Bila duduk bandar lain. Bila bergelumang dengan orang-orang yang educated, lain cara faham dia. Bergelumang dengan orang-orang yang tidak berpelajaran tinggi, lain cara. Setiap perkataan tu mempunyai definisi yang berbeza. Sedikitlah berbeza, tak banyak. Biasanya tak banyak, tapi sedikit berbeza. Oleh kerana itulah payah nak faham bab tauhid. Kerana bila disebut, guru dia sebut dengan satu perkataan, ada definisi dalam kepala guru dia. Tapi dia faham dengan definisi yang sama, tapi ada lain sikit. Sebab tu. Jadi, bila kita kata, ialah, iaitu Allah jugalah yang memperbuat apa yang dikehendakinya pada tiap-tiap sesuatu. Allah je yang buat apa yang Allah nak. Ada orang faham nak tu terus dengan emosi. Nak tu terus dengan nak tu. Macam kita nak. Ada orang faham nak tu maksud lain. Jadi untuk mengelakkan salah faham tadi, kita maksud lain, dia faham lain, maka kita kadang-kadang kena guna 2-3 istilah. Sebab tu saya guna kehendak ataupun tentu. Tentu. Allah, ialah Allah lah juga yang membuat, yang buat apa yang ditentukan. Apa yang dia pilih. Dia nak. Apa yang dia nak. Apa yang dia pilih. Apa yang dia tentu. Mana sesuai dengan kita dari segi dapat menyucikan Allah daripada emosi-emosi. Sebab kita nak dengan emosi. Kita tak nak pun dengan emosi. Bila kita kata kita nak dan kita tak nak, bergantung kepada kita, bergantung kepada ilmu kita, maka kita nak dan tak nak. Bila kita kata Allah nak dan tak nak tu, dah Allah tak nak dah Allah tak nak jadikan. Tak jadilah. Tak nak kita tu dengan ilmu kita. Kalau kita faham macam tu, kita kata Allah dengan ilmu Allah yang tak cukup juga. Bimbang takut macam faham macam tu. Maka kita tukarlah maksud nak tu dengan tentu. Bila sebut tentu, dia tak ada masalah sangat. Tentu. Allah tentu ataupun Allah pilih. Okay? Ikut kehendak Allah. Soalannya sekarang ni. Bila kita tanya, macam mana kamu kenal, macam mana kamu tahu adanya Tuhan kamu? Macam mana kamu tahu kamu ada Tuhan? Macam mana kita tahu Allah itu ada? Bukan setakat ada. Dan Allah itu berkehendak. Sebab kita bab iradah. Allah tu nak. Macam mana kita tahu Allah tu ada? Macam mana kita tahu Allah yang pilih? Macam mana kita tahu apa yang berlaku tu, apa yang berlaku semua Allah pilih? Macam mana kita tahu apa yang berlaku kerana Allah yang kehendak? Macam mana kita tahu apa semua yang berlaku Allah yang nak? Macam mana kita boleh tahu? Kita boleh tahu daripada apa yang berlaku. Kalau orang kafir tanya, macam mana kamu tahu ada Tuhan kamu, padahal kamu tak pernah lihat Tuhan kamu dan kamu tak pernah jumpa Tuhan kamu? Maka kita jawab dalam bab iradah, kehendak. Kita jawab gini,
apa yang kami nak tak semuanya dapat. Walaupun kami dah usaha sedaya upaya, ada yang kami nak tetap tak dapat juga. Apa yang kami kehendaki, apa yang kami nak tetap tak dapat juga. Bila kita kata gitu, apa yang kita nak dan kita usaha tetap tak dapat, di situ kita dapat faham satu perkara, iaitu ada nak yang lain. Ada pilihan yang lain, kuasa yang lain yang tentukan kita dapat ataupun tidak. Kita tentu. Maka yang kuasa itulah yang tentukan. Kadang-kadang apa yang kuasa itu tentukan kebetulan dengan apa kita nak, maka kita dapat. Kadang-kadang kita nak dan kita usaha tak dapat-dapat. Maknanya ada nak yang lain. Sebab apa kita bahas ni? Sebab apa sahaja yang ada, kita dah bahas dalam bab sifat-sifat Allah yang lain. Sebab setiap sifat-sifat Allah dia berkait di antara satu sama lain. Untuk kita faham. Jadi kita dah faham dah sebelum ni. Setiap yang ada mesti ada yang jadikan. Setiap yang ada mesti ada yang jadikan, dan kita dah selesaikan, iaitu yang jadikannya adalah Allah. Setiap yang ada pasti ada yang jadikan. Dan kita dah bahas dalam bab wujud, Allah yang jadikan. Okay. Bila ianya Allah yang jadikan, maknanya mestilah Allah tu nak jadikan. Mestilah Allah itu tentukan. Istilah dipanggil takhsis. Ta'alluq takhsis. Allah yang tentukan. Allah yang khususkan ianya terjadi. Dia ada kait dengan Allah itu ada. Allah itu ada. Kemudian Allah itu mencipta. Allah itu buat. Berkait dengan kudrah. Kita tak boleh bahas balik kudrah. Nanti jadi panjang. Sebab kita dah bahas dah kudrah sebelum ni. Dalil-dalil akal yang bahawasanya Allah itu ada dah selesai lah kan sebelum ni. Maka kita yakinlah Allah itu ada dengan hujah-hujah sebelum ni. Dan dengan macam mana kita boleh yakin Allah ada? Dengan adanya apa yang Allah cipta alam ini. Bila Allah telah cipta alam ini, secara automatik Allah itu ada kuasa kudrah. Secara automatik juga kita dapat faham bahawasanya Allah itu nak. Allah yang pilih. Kenapa Allah buat bumi ni bulat? Sebab Allah tak buat petak. Sebab Allah yang nak. Allah yang kehendak. Allah yang pilih bentuknya bulat. Allah yang pilih. Jadi, apa sahaja yang berlaku pun pilihan Allah juga. Ataupun kehendak Allah juga. Jadi dengan tu, kita dapat tahu bahawasanya Allah itu ada dan Allah yang pilih. Apa bukti Allah pilih? Apa yang kita nak dan kita usaha, ada yang tak dapat. Maknanya ada nak lain, ada yang dapat sebaliknya. Maknanya ada yang nak lain yang lebih berkuasa. Kehendak lain, iradah lain. Satu kuasa yang bersifat iradah. Satu zat yang bersifat iradah. Iaitu Allah yang nak Allah itu adalah sempurna. Kenapa? Kerana kita nak Allah nak. Nak Allah itu yang jadi, nak kita tak jadi. Maknanya adalah. Sebab kalau nak ada nak, kena ada zat, kena ada diri. Habis tu nak tu nak duduk kat mana? Mesti ada nak kan? Bila nak mesti ada diri. Maka Allah itu wujud dan Allah itu bersifat dengan nak atau bersifat dengan kehendak atau bersifat dengan iradah atau bersifat dengan menentukan. Pilih mana-mana perkataan yang sesuai untuk kepahaman kita. Ketika kita sakit, kita makan ubat. Kadang-kadang sembuh, kadang-kadang tak sembuh, walaupun obat yang kita makan tu obat yang sama. Menandakan bukan obat tu yang menyembuh. Allah yang nak, Allah yang tentukan kita sembuh. Kita cuma makan obat aja. Obat tu bukan obat tu menyembuh. Pastinya tidak. Kalau obat tu menyembuh, mestilah setiap kali makan obat sihat. Sakit yang sama makan obat yang sama sihat. Tapi sakit yang sama makan obat yang sama tak sihat-sihat. Menandakan bukan obat tu lah yang menyembuh. Ada nak lain. Obat tu tak ada kuasa langsung untuk menyembuh. Ubat tu tak ada nak langsung. Malah diri kita sendiri pun tak ada. Sebab kita nak sihat, tak sihat-sihat pun. Maka ada nak yang lain. Maksud ada kuasa iradah yang lain. Kehendak yang lain. Yang mengatasi kehendak kita. Kita nak sihat seumur hidup. Tapi kadang-kadang kita akan sakit. Ketika kita sakit, kita buat macam mana pun. Tetap juga sakit. Menandakan ada pilihan yang suruh kita sakit. Ada pilihan yang nak kita sakit. Ada pilihan yang tentukan kita sakit. Iaitu Allah. Itu nak bagi. Itu bukti bahawasanya Allah itu berkehendak. Allah itu memilih. Sekarang kita duk bahas
bukti, hujah bahawasanya Allah itu memilih. Sekarang ni, kita ni, Allah memilih. Itu buktinya Allah itu memilih. Dan pilihan Allah saja yang terjadi. Pilihan makhluk tak akan terjadi. Kerana pilihan makhluk sebenarnya tak ada. Semuanya adalah pilihan Allah. Kalau pilihan makhluk ada, maka makhluk juga ada sifat ketuhanan. Tak ada. Tapi kita umpama macam je ada pilihan. Hakikatnya tak ada. Sebab apa? Kalau ada, kita ada kehendak. Kalau kita ada pilihan yang sebenar, maka semua yang kita pilih semua dapatlah. Tapi kenapa apa yang kita pilih ada yang tak dapat? Maksudnya sebenarnya pilihan ni sekadar bayangan saja bahawasanya kita ni ada pilihan. Hakikatnya kita tak ada pilihan. Sebab apa? Sebab apa yang kita nak banyak yang tak dapat daripada yang dapat. Dapat sikit aja yang kita nak. Kenapa pula dapat yang kita nak? Kebetulan nak kita tu kena dengan nak Allah. Maka dapatlah. Pilihan yang kita buat tu kebetulan kena dengan pilihan Allah. Hakikatnya bukan pilihan kita, pilihan Allah. Kita nak kaya, tapi tak kaya-kaya. Buktinya pilihan kita tu sekadar pilihan, nampak macam pilihan. Hakikatnya bukan. Bukan. Ada orang tak nak kaya, kaya. Ada orang nak kaya, tak kaya-kaya, kayap aja. Ada orang nak anak lelaki, dapat anak perempuan. Ada orang nak anak perempuan, dapat anak lelaki. Ada orang nak anak, tak dapat anak. Di sini bukti bahawasanya ada kuasa yang memilih, iaitu Allah. Ada orang nak jaga jantung hari-hari dia senaman, jogging. Tapi last sekali mati sakit jantung. Ada orang makan suplemen macam-macam nak panjang umur. Akhirnya mati awal berbanding dengan orang yang tak cukup zat. Orang yang makan tak cukup tak mati-mati. Dia makan cukup siap suplemen lagi, mati awal. Ada anak dia doktor mata. Ayahnya rabun jauh. Anak pakar jantung, ibu mati heart attack. Ayah pakar buah pinggang, anak dialisis. Kenapa jadi gitu? Kalau nak kira, kalau dah ayah dia doktor, apa sahaja yang dia buat, apa sahaja sakit anak ni dia dapat sembuhkanlah. Itu buktinya dia tak dapat sembuhkan. Apa yang dia nak tak dapat. Maka di sini dapat faham, ada kuasa yang nak. Kuasa itulah yang sebenar. Jadi, maka perkara yang kita nak tak tercapai. Pastinya ada kuasa yang nak dan mengadakan dan memilih mengikut kehendak dia, mengikut pilihan dia. Maka dengan itulah kami kenal Tuhan kami. Maka dengan itulah kami tahu Tuhan kami itu ada. Maka dengan itulah kami tahu Tuhan kami itu berkehendak. Maka kami tahulah Tuhan kami itu yang memilih. Apa yang berlaku semua pilihan Tuhan kami. Cuma hati-hati bila kita sebut kehendak Allah dengan maksud Allah yang tentukan, bukan dengan maksud tercetusnya nak Allah, tercetusnya pilihan ketentuan Allah tadi dengan hati, dengan perasaan, dengan sentimen. Hati-hati kat situ. Banyak kali dah ulanglah sebab perkara ni banyak disebut-sebut. Pendakwah kita pun ramai sebut. Tapi tak diterangkan. Bahaya, sangat berbahaya. Banyak disebut. Dia sebut Allah nak, sebut Allah sayang tadi kan. Sebut Allah suka, Allah tak suka. Bila kita kata Allah akan, dengan maksud usaha, nanti Allah bagi. Nanti Allah bagi. Nanti Allah bagi. Buat macam ni, nanti Allah sayang. Semua tu kehendaklah. Nak sayang, nak buat, nak bagi. Kan Allah nak kan tu. Maka kalau kita manusia, kita tercetus dengan hati nak kita tu. Sayang kita. Tercetus dengan perasaan dan sentimen. Apa yang berlaku, kemudian barulah terbit kehendak tadi tu. Allah tidak begitu. Subhanallah, Maha Suci Allah. Daripada tercetus dengan hati, perasaan dan sentimen. Jadi nak faham iradah ni macam mana yang Allah nak ni. Sebab kata, kau buatlah jahat, nanti Allah bakar. Bila Allah bakar masuk neraka, maknanya Allah nak masukkan dia. Maknanya Allah pilih dia masuk, Allah tentukan dia masuk neraka. Kalau buat jahat, bila kita kata gitu.
Tapi kalau kita faham, kita cakap begitu, bahaya. Kenapa bahaya? Kerana kalau makhluk ni buatlah macam tu, nanti Allah masuk dalam neraka. Kita boleh faham, Allah tak tahu lagi. Bila kita, Allah suruh buat baik, jangan buat jahat. Kita buat jahat. Bila orang tu buat jahat. Bila orang tu buat jahat, Allah baru tahu. Dan Allah marah. Macam kita lah. Kemudian Allah ambil masuk neraka. Faham gitu? Itu cerita nak ni, kehendak ni. Sedangkan tidak begitu. Jadi nak faham macam mana? Nak faham iradah kehendak Allah ni bukan dengan hati, perasaan, sentimen. Ataupun terdorong daripada sesuatu apa yang telah terjadi. Tapi nak memahami iradah atau kehendak ataupun ketentuan Allah ini adalah dengan Allah tentukan. Allah yang tentukan. Di situ yang dipanggil ketentuan, Allah yang tentukan. Bukan teringin, berhajat, bermaksud, terdorong. Bukan. Bukan. Kerana ketentuan Allah tidak terkesan dengan terjadinya sesuatu. Mana mungkin Allah yang membuat sesuatu, kemudian Allah terkesan dengan sesuatu perbuatan dia. Mana mungkin? Mustahil. Maha suci Allah. Subhanallah. Daripada terkesan dengan sesuatu. Jadi kita cuma cakap aja. Bahasa majazi. Bahasa sindiran. Allah nak itu, Allah nak ni, Allah apa yang jadi terjadi, Allah nak tu sekadar sindiran. Bimbang takut kita maksud Allah tu terdorong. Bimbang takut macam terdorong. Bila terdorong ni ada kerana, ada sebab. Kita bimbang takut faham gitu. Malah kalau kita tengok dalam ayat-ayat Quran sendiri sekalipun ada seumpama Allah buat sesuatu tu, Allah nak sesuatu tu dengan terdorong. Ada kemungkinan gitu dalam ayat-ayat Quran sekali. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum. Allah tidak akan. Tak naklah. Allah tak nak, tidak akan mengubah sesuatu kaum sehingga mereka mengubah dirinya sendiri. Kan kat situ ada kerana tadi tu. Allah tidak mengubah sesuatu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Bila kata Allah tidak mengubah sesuatu, Allah tak nak ubah sesuatu kaum kerana kan terdorong dengan makhluk, iaitu makhluk tu tak nak berubah, maka Allah tak ubah dia. Kan terdorong tu. Tapi kita tak boleh faham gitu. Tapi ramai orang faham gitu. Ramai. Ini adalah ayat nisbah makhluk, bukan ayat nisbah Allah. Macam mana? Ayat ni, ayat nisbah pekerjaan syariat. Ayat ni nisbah adab dengan Allah. Dengan maksud, contoh, Allah memerintahkan untuk usaha dan ikhtiar. Hakikatnya, Allah telah menentukan sejak azali lagi. Sama je sebenarnya. Sama je dengan Allah tidak mengubah sesuatu kaum sehingga mereka itu mengubah diri mereka sendiri. Kan Allah terdorong dengan makhluknya, iaitu makhluknya nak berubah ataupun tidak. Kan dah berlawanan dengan iradah Allah tadi. Maksud iradah yang sebenar iaitu tentu. Allah tentukan kerana makhluk. Mana boleh gitu? Habis ayat Quran, Allah tidak mengubah sesuatu kaum melainkan mereka mengubah dirinya sendiri. Maka Allah tentukan sama ada ubah ataupun tidak bergantung kepada makhluk. Mustahil, subhanallah. Tapi kenapa ada ayat tu? Kenapa ayat Quran tu? Sebab kita salah faham. Kita letak ayat ni dekat Allah. Sedangkan kita kena letak ayat ni dekat kita. Maksudnya, apabila perubahan baik itu berlaku, kita kata Allah yang ubah. Allah yang buat. Jika perbuatan buruk berlaku, kita nisbahkan kat diri kita sendiri. Macam mana tu? Allah tidak mengubah sesuatu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Kan? Ya? Okey, jika mereka mengubah. Okey, jika mereka mengubah, usahalah mengubah. Maka Allah kata, aku tak ubah sesuatu kaum melainkan mereka ubah diri mereka sendiri. Maka kaum tadi pun usaha untuk mengubah dirinya. Bila makhluk tadi usaha untuk mengubah dirinya, maka terhasillah kebaikan itu.
Bila terhasillah kebaikan kerana mereka usaha, maka kita kata apa? Allah tidak mengubah sesuatu kaum, melainkan mereka mengubah diri mereka sendiri. Jadi bila mereka mengubah diri mereka sendiri dan jadilah benda baik, maka kita kena kata Allah lah yang ubah. Sebab Allah kata, Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum, melainkan mereka mengubah diri mereka sendiri. Dengan maksud, setelah mereka mengubah diri mereka sendiri, maka selepas itu Allah ubahkan. Mereka nak ubah diri mereka sendiri dengan usaha, maka Allah ubahkan. Jadi bila makhluk tadi ni berusaha untuk berubah dan jadi benda yang baik, maka jadi benda baik. Telah berubah benda yang baik, maka kita kena katalah Allah yang ubah. Faham tak? Allah tidak mengubah satu kaum, melainkan mereka ubah diri mereka sendiri. Jika mereka mengubah diri mereka sendiri, baru Allah ubah. Dengan maksud Allah ubah mereka. Maksud Allah lah ubah mereka. Tapi nisbah makhluk kita kata begitulah, iaitu Allah tidak mengubah satu kaum, melainkan mereka mengubah diri mereka sendiri. Dengan maksud, bila mereka mengubah diri mereka sendiri, jadilah benda baik. Bila jadi benda baik, kena kata Allah lah ubah. Sebab innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tak ubah sesuatu kaum, melainkan mereka ubah diri mereka sendiri. Dengan maksud, bila mereka usaha, maka Allah bagi. Allah lah bagi. Bila jadi benda baik, maka kita kena kata Allah yang bagi. Okey. Jika kita tak berusaha, maka tak dapatlah benda baik. Jadi buruklah sebab kita tak usaha. Jadi ayat ni macam ni, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak mengubah satu kaum, melainkan mereka ubah diri mereka sendiri. Ayat yang sama. Dia pun tak buat apa-apa, maka tak berubah jadi apa-apa. Jadi buruklah sebab dia tak berubah apa-apa. Bila tak berubah apa-apa, kena salahkan diri dia sendiri. Sebab apa? Allah tak mengubah satu kaum, melainkan mereka mengubah diri mereka sendiri. Engkau tak ubah diri engkau sendiri, maka kau tengok jadi buruk ni sebab engkau tak ubah. Sebab engkau tak usaha, maka jadi buruklah. Tu jadi buruklah tu. Nak serah siapa yang salah? Engkau lah yang salah. Sebab Allah tak mengubah satu kaum, melainkan engkau tak ubah diri mereka, engkau tak ubah diri engkau sendiri. Sekarang ubah tak? Tak ubah. Maka jadi benda buruk. Jadi benda buruk, padanlah. Siapa salah? Engkau salah. Tapi kalau dia ubah pula, bila dia berubah, dia berusaha, maka jadi benda baik. Tak boleh kata sebab kami yang berubah, maka kami yang mengubah, kami yang buat benda baik. Tak boleh. Sebab ayat yang sama. Allah tak mengubah satu kaum, melainkan mereka mengubah diri mereka sendiri. Tapi ayat yang pertama kata, Allah tak mengubah sesuatu kaum, melainkan. Dengan maksud, jika berlaku perubahan yang baik, Allah lah buat. Allah lah buat. Sebab Allah kata, Allah tidak mengubah sesuatu kaum, melainkan mereka mengubah diri mereka sendiri. Jika mereka mengubah diri mereka sendiri, baru Allah ubah. Jika mereka mengubah diri mereka sendiri, maka jadi baik. Maka kita kena kata Allah yang ubah, bukan kita. Bila kita tak usaha, maka jadi benda buruk, kita kena kata diri mereka sendiri. Kenapa? Sesungguhnya, jika Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum, melainkan mereka mengubah diri mereka sendiri. Engkau tak ubah. Bila engkau tak ubah diri engkau sendiri, maka jadi benda buruk. Siapa salah? Engkau salah. Itu maksud adab. Itu ayat ni. Bukannya ayat salah faham boleh jadi Mu'tazilah. Boleh faham, boleh jadi Mu'tazilah. Iaitu Allah bagi kuasa dekat kita, Allah bagi kehendak dekat kita, terpulang pada kehendak kita nak memilih yang mana. Kita pilih yang baik, pilih baiklah. Allah tak campur tangan dah. Jadi Mu'tazilah. Sedangkan faham macam tadi. Ayat yang sama, natijah yang sama, mempunyai keputusan yang berbeza. Jangan salah faham tu. Ramai orang faham, kita ubah nanti Allah ubahlah. Bila kita nak Allah ubah. Seolah-olah Allah terkait. Seolah Allah terdorong. Allah dah pula jadi. Siapa Tuhan sekarang ni? Kita buat, Allah kena ikut kita. Ayat ni kata, sungguh Allah tidak mengubah satu kaum, melainkan kaum itu yang mengubah diri mereka sendiri. Bila kita dah mengubah diri mereka sendiri, diri kita sendiri, kita kata, aku dah ubah. Allah ubah. Siapa yang Tuhan sekarang ni? Allah terpaksa ikut kita. Kehendak Allah terpaksa ikut kehendak kita. Maka dengan sebab tu, rosak sifat ketuhanan. Bukan maksud kita. Itu Mu'tazilah. Ramai faham gitu. Sangat ramai faham gitu. Jadi, ini adalah ayat nisbah usaha ikhtiar. Bila kita usaha ikhtiar, dapat yang baik, kita serah ke Allah. Sebab Allah kata, aku tak ubah, melainkan kau ubah diri kau sendiri. Kau dah ubah, maka aku bagi. Maka yang berubah adalah Allah. Bila kita tak mengubah, hakikatnya Allah yang takdirkan kita berubah ataupun tidak. Kita pun tak buat apa-apa, maka jadi benda buruk. Hakikatnya Allah yang ubah, tapi kita kena kata salah kita. Kerana Allah tak mengubah satu kaum, melainkan kaum itu mengubah diri mereka sendiri. Ayat yang sama, dua pemahaman yang berbeza. Jangan kita faham Mu'tazilah.
Pening. Loh. Kalau pening maknanya ponteng kelas lepas. Sebab kita cerita bab ni kali ke-5 ke-6 dah. Ponteng kelas pening kan? Sebab kita dah siri yang ke-20. Tak ponteng je. Kalau tak ponteng macam mana boleh jadi pening? Macam mana boleh jadi pening? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dekat sound awal tu tak ponteng kan? Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri pada aku. Allah cipta makhluk kerana nak suruh ibadah. Maka Allah cipta makhluk dengan tujuan. Maka rosak sifat kehendak Allah, iradah Allah. Kerana apa saja ciptaan Allah tidak dikeranakan dengan satu kerana. Tak perlu dikerana-keranakan. Kerana Allah yang tentukan Allah nak, tanpa sikit pun kena mengena dengan yang lain. Jadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri, supaya. Kan ada tujuan tu Allah buat kita. Kita kata kat diri kita sahaja, Allah cipta aku, maka tujuan aku cipta adalah untuk ibadah. Siapa kata ni? Kita kata kat diri kita. Allah tidak. Allah cipta kita, Allah berkehendak untuk mencipta kita tanpa tujuan, bukan dengan tujuan. Allah mencipta dengan kekuasaannya, dengan kehendaknya yang sempurna. Bukan berkerana-kerana. Kerana-kerana ni hanya makhluk sahaja. Jadi, bila Allah cipta kita, kita dah tercipta dengan ketentuan Allah. Maka kita kata Allah dah cipta kita dan macam-macam nikmat yang Allah bagi pada kita. Maka aku dicipta ni bertujuan untuk sembah Allah. Mengabdirikan diri pada Allah. Siapa kata? Kita kata. Bukannya Allah cipta kita dengan tujuan. Tidak. Maha suci Allah daripada buat sesuatu dengan tujuan. Kerana tujuan-tujuan ni adalah makhluk. Ramai salah faham lagi kat situ. Manusia berkahwin, tujuan dia nak bahagia. Tujuannya nak anak. Ada tujuan. Itu makhluk. Allah buat sesuatu bukan, kalau bahasa kitab ni, Allah buat kerana kebesarannya. Allah cipta, Allah berkehendak, Allah memilih dengan kebesarannya. Bukan kerana nak yang terkait. Bukan kerana terdorong dengan sesuatu. Walaupun sesuatu tu dengan tujuan untuk menyembah Allah. Itu sekadar pinjaman perkataan sahaja. Itu yang perlu kita pegang. Cakap boleh kita cakap. Allah ciptakan malaikat bertujuan untuk menyembah. Bertujuan. Allah cipta malaikat kerana supaya mereka menyembah Allah. Cakap boleh. Tapi pegangan kita tak boleh gitu. Pegangan kita tak boleh kata Allah buat tu kerana ada tujuan. Tak boleh. Pegang. Cakap boleh. Suka hati apa yang Allah nak buat, tapi tak boleh salahkan Allah jika berlaku sesuatu pada kita walaupun tak suka. Itu bab lain dah tu. Pertama, nak cakap suka hati tu tak boleh juga. Sebab Allah mana ada hati. Maksud suka hati tu terpulang. Atau maksudnya, itu yang kata tadi tu. Bila kita sebut je, dia akan berkait dengan sesuatu. Jadi kena pandai pilih perkataan. Kalau kata suka hati, kita faham maksud suka hati itu terpulang. Tidak terkait dengan siapa-siapa. Tapi bila kita sebut suka hati, tak semua orang faham. Ada orang faham suka hati itu macam-macam ada hati lah. Terdorong daripada sesuatu itu. Jadi suka hati Allah nak buat apa pun. Allah terasa. Maka Allah merasa pula. Kita yang sebut mungkin faham. Orang yang mendengar mungkin tak faham maksud yang kita nak cakap. Sebab tu kalau kata suka hati, seolah-olah Allah tak ada hati lah. Kita punya suka hati bergantung kepada ilmu kita, bergantung kepada perasaan kita. Itu yang suka hati. Tapi maksud kita bukan Allah begitu. Orang lain tak faham gitu. Kita pinjam je perkataan suka hati tu. Gitu lah. Tapi tak boleh salahkan Allah jika berlaku sesuatu pada kita walaupun tak suka. Kita tak suka, apa yang terjadi kita tak suka. Mana boleh salahkan Allah? Sebab Allah buat. Kita tak kena dengan kita tak sukalah. Gitu. Jadi, Allah menjadikan manusia dengan kehendaknya. Allah jadikan manusia kerana Allah pilih nak jadikan manusia. Ya?
tanpa apa-apa dorongan, tanpa ada apa-apa tujuan. Allah tu yang tak ada tujuan. Kita ada tujuan. Bila kita ni Allah cipta, kita ni hamba, nisbah diri kita ni hamba, maka kita dicipta ni ada tujuan. Kita kata kita ada tujuan. Allah cipta kita tak ada tujuan. Allah cipta kerana kebesarannya, Allah cipta kita kerana kehendak Allah tanpa ada apa-apa dorongan. Bila Allah cipta kita, macam-macam nikmat kita dapat. Tak bersyukur, bersyukur. Bila bersyukur, kita kata, aku ni sekarang nak ibadah pada Allah. Aku ni telah ada aku ni, Allah lah cipta untuk ibadah. Kerana tujuan aku dicipta. Kita kata kat diri kita. Tujuan aku dicipta untuk mengabdikan diri pada Allah kerana macam-macam nikmat yang Allah bagi kat aku. Tapi kadang-kadang kita letak dekat Allah, itu yang salah. Allah cipta kita, tujuan Allah cipta. Ada tujuan Allah cipta. Itu sekadar pinjam aja. Nak bagi tahu kita yang bertujuan, bukan Allah yang bertujuan. Bila ada tujuan, itulah lemah. Sifat-sifat yang bertujuan ni adalah lemah. Bertujuan ini lemah. Kerana adalah lemah. Maka atas dasar hamba dan atas dasar adab kepada Allah yang menciptakan kita dengan kehendaknya, dan Allah telah memilih untuk mencipta kita, maka kita dasar hamba, dasar adab, maka kita kata aku dicipta bertujuan untuk tujuan aku untuk mengabdikan diri pada Allah. Memang payah sikit nak masuk bab ni kerana kita dah dimomokkan dengan bahasa-bahasa pinjaman. Dengan bahasa pinjaman yang akhir sekali kita dah tak pinjam dah jadi bahasa betul lah. Sedangkan ianya cuma pinjaman sahaja, perkataan-perkataan. Allah nak jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, macam mana ya? Sama. Allah nak jadikan apa sahaja yang kata Allah nak jadikan kita sebagai khalifah. Maksud Allah nak, Allah telah tentukan. Bukannya Allah telah tentukan kita, Allah tentukan dengan maksud jadikan makhluk, jadikan manusia di muka bumi, Allah jadikan kita. Okey. Dan Allah tentukan kita jadi bukan macam ni. Allah tentukan kita untuk jadi khalifah muka bumi. Itu kita yang kata. Allah jadikan kita dengan ketentuannya, dengan iradah Allah, Allah jadikan kita di muka bumi. Allah jadikan kita di muka bumi. Kalau kita kata Allah jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, kita faham bodoh-bodoh, macam kita duk faham bodoh-bodoh, jadi masalah ayat ni. Bila kata Allah jadikan manusia untuk jadi khalifah dekat muka bumi, maksud khalifah ni jaga muka bumi, ibadah pada Allah, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa Allah larang, amal ma'ruf nahi munkar. Itulah khalifah namanya kan? Okey. Kalau kita faham bodoh-bodoh. Faham bodoh-bodoh ayat ni? Bila Allah jadikan manusia, dia kata dengan bertujuan untuk menjadikan khalifah. Bertujuan untuk makhluk ni, manusia ni jadi khalifah kat muka bumi. Mari kita tengok apa yang terjadi sekarang. Ramai tak manusia? Ramai. Ramai tak jadi khalifah? Ramai orang Islam ke ramai orang kafir? Ramai orang kafir. Orang kafir pastinya dia akan langgar tujuan. Bila sebut manusia, orang kafir dan orang Islam. Itulah manusia. Jadi dengan sebab tu, ramai orang kafir dekat muka bumi. Malah ketua-ketua, khalifah lah istilah, ketua-ketua dalam muka bumi ni, kebanyakan, majoritinya orang kafir. Malah ada yang Islam pun jadi khalifah pun serong. Nak cari yang straight payahlah. Maka, jika faham bodoh-bodoh, Allah cipta manusia bertujuan untuk jadi khalifah, maka tujuan Allah tidak tercapai. Buktinya, tengoklah dunia sekarang. Ada betul ke khalifah kat muka bumi? Ada tak khalifah yang Allah maksudkan, yang Allah nak jadi khalifah dengan maksud amal ma'ruf nahi munkar, patuh pada perintah, jangan buat larangan dan jaga muka bumi ni? Itu ke yang berlaku? Tidak. Jika tidak berlaku, maknanya tujuan Allah nak buat tak jadi. Bila tak jadi, maknanya lemahnya. Allah nak pun tak dapat. Kalau kita faham nak tu dengan bertujuan. Apa yang Allah nak tak jadi. Tu bukan Tuhan. Tuhan ni apa yang dia nak mesti jadi. Garanti jadi. Tak mungkin yang Allah nak tak jadi. Mesti jadi. Itu nama Tuhan. Tiba-tiba Allah nak jadikan kita khalifah. Maksud khalifah adalah
jaga muka bumi ni, amal ma'ruf nahi munkar, buat baik, jangan tinggal yang dilarang. Tiba-tiba apa yang jadi dunia? Kebanyakan, majoriti dalam dunia ni, apa yang Allah larang itu yang buat. Apa yang Allah suruh semua tak buat. Maka tujuan Allah buat khalifah, tujuan Allah buat manusia tidak tercapai sekarang, maka tak power lah Allah. Tujuan dia. Malah tujuan manusia tu sendiri lagi hebat daripada tujuan Allah. Tujuan manusia dia ada, dia nak sukaria, nak bermaksiat suka hati, tak nak ikut hukum hakam. Maka kehendak makhluk lebih kuat daripada kehendak Allah. Kehendak Allah suruh jadi khalifah, makhluk tak nak jadi. Allah kalah, makhluk menang. Pelik tak? Sebab tu bukan maksud itu. Maksud dia lain. Bukan maksud bodoh-bodoh gitu. Allah nak jadikan khalifah dekat muka bumi. Allah nak jadi, itu nisbah kita. Itu kita yang kata. Allah tentukan, Allah jadikan kita dan Allah tentukan kita ni ada, manusia ni ada. Kerana ketentuan Allah tidak terdorong dengan apa-apa. Tak terdorong dengan apa-apa. Kemudian ada arahan Allah, amal ma'ruf nahi munkar. Buat suruhan dan larangan Allah. Okay. Dengan kita faham benda tu, oh, aku bertujuan. Kita kata dekat kita makhluk. Aku bertujuan ada ni sebab nak jadi khalifah kat muka bumi. Siapa kata? Kita kata kat diri kita. Makhluk kata kat makhluk. Bukan Allah yang tujuan. Tidak. Allah buat dengan sifat iradah, iaitu kehendak. Tentu. Allah tentukan kita ada. Allah tentukan bumi ada. Tidak terkait pun dengan yang lain. Kalau kita terkait, maka Allah telah terkait dengan makhluknya. Allah buat kerana. Tengok ada, kita baca lagi nanti. Setiap yang terjadi atas kehendak Allah, atas sifat kudrahnya, dan menentukan segalanya atas sifat iradahnya. Manusia wajib berusaha. Wajib berusaha tu bab lain pula. Rahimah, janganlah campur-campur. Saya tahulah tujuan nak sempurnakan ayat, tapi kita cuma bahas bab wajib akal saja. Kita tak bahas wajib syarak. Wajib syarak kita dah tahu, dah belajar. Jadi setiap yang terjadi atas, macam ni. Saya baca balik Rahimah cakap setiap yang terjadi wajib atas kehendak Allah. Okey. Wajib atas kehendak Allah. Maksud wajib atas kehendak Allah ni maksud wajib akal. Kalau tak faham bab hukum akal, hukum syarak, kena tengok rakaman yang lepas balik. Apa yang terjadi wajib atas kehendak Allah. Mesti atas kehendak Allah. Wajib atas kehendak Allah. Wajib tu wajib akal. Atas sifat kudrahnya. Betul. Dan menentukan, macam ni. Dan wajib menentukan segalanya. Atas sifat iradahnya. Betul. Wajib menentukan. Wajib akal. Allah tentukan. Dengan sifat iradah Allah. Kemudian, manusia wajib. Itu wajib syarak. Kenapa nak masuk dalam ini cerita? Wajib syarak tak buat berdosa, buat dapat pahala. Kita bincang bukan wajib syarak. Kita bincang wajib akal. Jadi wajib syarak biarlah. Tapi betul lah. Manusia wajib manusia tu adalah wajib syarak. Sebab tu jangan campur nanti. Masalah. Maksudnya manusia wajib berusaha untuk capai yang terbaik, itu adalah wajib syarak. Wajib buat tak buat dosa. Itu adalah suruhan. Itu adalah wajib syarak. Kita bukan bincang wajib syarak. Kita bincang wajib akal. Apa yang terjadi atas wajib atas kehendak Allah. Kalau wajib atas kehendak Allah dengan wajib syarak, kalau Allah tak hendak, Allah berdosa. Bukan wajib akal. Apa benda wajib akal, wajib syarak? Maknanya kena tengok yang lepas. Kita hanya bincang tentang akal. Kita tak bincang tentang wajib syarak. Memang wajib syarak suruh usaha. Tapi kita tak bincang tentang manusia. Kita bincang tentang Allah. Bila tentang Allah, tak ada wajib. Tak ada wajib syarak bila tentang Allah. Tak ada. Wajib adat, wajib syarak tak ada. Yang ada wajib akal aja bila bincang tentang Allah. Jadi tak perlu nak masuk wajib syarak. Nanti sampai waktunya kita masuklah wajib syarak. Okey. Jadi maknanya itu pun atas kehendak Allah juga. Itu pun wajib atas kehendak Allah juga. Wajib. Cuma ada terselit wajib syarak dekat wajib akal tadi. Sebab tu saya nak buang dulu wajib syarak. Jangan campur. Nanti bertukar wajib syarak dengan wajib akal. Bertukar. Sebab tu saya ulang banyak kali. Pengajian akidah dia berkait setiap sifat. Dia berkait satu berkait. Miss satu je habis. Dia berkait. Okey, mari kita buktikan apa saya sebut tadi. Maka kepercayaan orang Islam.
Okey, faham. Terima kasih. Saya nak uji kefahaman. Cantik jelah. Itu adalah apa? Yang sempurna, ayat yang sempurna. Sempurna. Bimbang takut. Ayat sempurna gitulah. Maka kepercayaan orang Islam, pegangan akidah orang Islam atas sifat iradah, atas sifat ketentuan yang Allah yang bersifat menentukan. Allah tentu yang tanpa ada dorongan tadi, iaitu berintiqad, iaitu berpegang dan percaya dan beriman, yang putus jazam segala hal yang telah berlaku dan yang akan berlaku, tambah lagi yang sedang berlaku, ialah dengan mendapat ketentuan daripada Tuhan. Dengan mendapat ketentuan. Bahasa lain, Allah yang tentukan. Bahasa lain, Allah yang kehendak. Bahasa lain, Allah yang nak. Apa dia kata? Yang telah berlaku dan yang akan berlaku, yang sedang berlaku. Adalah mendapat tu kalau buang pun tak apa. Mendapat tu kalau buang pun tak apa. Sebab mendapat tu jadi masalah sikit untuk kita faham Melayu kita ni. Buang mendapat. Apa yang berlaku ialah dengan, yang berlaku adalah dengan ketentuan. Terus ketentuan. Mendapat tu dia macam umpama izin pula. Allah izinkan ianya terjadi. Tak syok pemahaman, tak mantap pemahaman kalau ada mendapat kat situ. Dan yang akan berlaku ialah dengan ketentuan Allah. Dengan ketentuan daripada Tuhan. Dengan ketentuan Allah. Dia kata apa ni? Apa yang telah berlaku dan akan berlaku adalah Allah yang tentu. Tukar. Adalah Allah yang pilih. Tukar. Ada yang Allah, adalah Allah yang nak. Maknanya bukan sebab kita nak. Allah yang nak. Ya? Apa dia? Pada tentang rezeki. Rezeki. Allah yang nak rezeki kita banyak tu. Kalau katalah usaha yang tadi cerita tadi, usahalah baru Allah bagi. Maknanya Allah dah tentukan kan yang lepas dan yang akan berlaku tentang rezeki. Jadi kenapa pula ada nisbah Allah perlu makhluk itu berusaha baru Allah bagi? Kan Allah dah tentukan sejak azali lagi, tanjizi qadim, ambil istilah. Allah tentukan sejak azali lagi bahawasanya rezeki itu yang lepas dan yang akan berlaku. Tiba-tiba kita berusaha baru Allah bagi. Itu tanakut tu, itu bertentangan, itu bertentang tu, tak kena tu, bertentang tu. Bertentangan macam mana? Allah dah tentukan. Tapi Allah suruh usaha. Kalau usaha Allah bagi, tak usaha Allah tak bagi. Bertentangan. Dalam masa yang sama Allah telah tentukan. Disebut rezeki kat sini. Sebenarnya segala-galanya. Tentang umur. Sama juga yang kita katakan, buat baik, umur panjang, sedekah, umur panjang kan. Sedangkan Allah dah tentukan umur. Bila Allah dah tentukan umur, tiba-tiba ada suruhan untuk banyakkan sedekah supaya umur panjang. Maknanya mesti ada maksud lain. Buang. Sebab apa? Sebab pegangan kita, Allah telah tentukan umur kita. Sejak azali lagi. Bila sebut tentang Allah, Allah tidak berubah. Allah tidak berubah. Kerana berubah-ubah ni adalah sifat yang lemah. Berubah keputusan maknanya ilmu kurang. Kalau berubah keputusan, kejap nak, kejap tak nak kerana ilmu. Kurang ilmu. Allah tidak berubah. Tidak berubah. Umur. Baik, jahat. Jahat pun Allah tentukan tu. Baik, jahat, kaya, miskin dan sebagainya. Kalaulah kena usaha baru Allah bagi, kenapa Allah tentukan miskin kat situ dah? Kalau Allah telah tentukan yang lepas ataupun yang akan datang bahawasanya dia ni miskin, maka miskinlah dia. Nisbah Allah, miskinlah dia. Dengan maksud Allah dah tentukan miskin. Usaha ke tak usaha ke miskin. Itu nisbah Allah yang kita bincang tentang Allah. Kehendak Allah. Miskin lah. Miskin lah. Dia buat apa pun tetap miskin. Allah tentukan dia miskin. Okey. Jadi kata kalau Allah innallaha la yughayyiru ma biqaumin, Allah tak mengubah satu kaum yang miskin tu, kalau kita ambil miskin, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, melainkan miskin tadi tu yang usaha untuk dapat kekayaan baru Allah ubah. Tapi dalam masa yang sama kita pegang kita, Allah dah tentukan dia miskin. Maknanya mesti ada maksud lain. Tu point dekat situ je. Mesti ayat tu ada maksud lain, bukan maksud bodoh-bodoh yang kita baca tadi. Sebab Allah telah tentukan. Bila Allah tentukan, takkan berubah. Kerana berubah-berubah ni adalah sifat yang lemah. Dengan berubah maknanya kurang ilmu. Rosak sifat ilmu Allah. Sebab berubah ni kerana tak tahu. Kita berubah sebab kita tak tahulah kejap macam ni, kejap macam ni, kejap macam ni, kejap macam ni.
Sebab apa kita berubah kejap lain makin baik? Kerana kita tak tahu, bertambah ilmu kita, maka bertukarlah keputusan kita. Sedangkan Allah takkanlah ilmu Allah tak sempurna. Kalau ilmu Allah tak tahu lagi yang makhluk tu nak buat apa, maka rosaklah sifat ilmu Allah. Allah kena tunggu dulu baru Allah tahu nak ke tak nak. Rosak sifat ilmu Allah. Kita akan baca lagi. Wajib kita percaya, jadi maknanya wajib kita percaya itu yang kepahaman qada dan qadar. Ketentuan baik dan ketentuan buruk yang Allah telah takdirkan sejak azali lagi. Bila sampai waktunya, maka apa yang Allah telah tentukannya adalah terjadilah. Dia panggil tanjiziyah hadis. Saja saya nak sebut je istilah-istilah. Kalau boleh ambil manfaat, tak boleh ambil manfaat, tak apa. Bukan fardu ain pun. Jadi, Allah yang berkehendak, Allah yang nak, Allah yang pilih benda buruk tu jadi kat kita, benda jahat kat kita, kufur jadi kat siapa-siapa. Allah yang tentukan. Allah yang tentukan. Malah, tidak ada sesuatu pun perkara yang berlaku, walaupun sebesar zarrah sekalipun, yang bukan daripada perbuatan dan kehendak Allah. Bukan pilihan Allah, tak ada. Walaupun sebesar zarrah, apa yang berlaku, semua Allah yang pilih, semua Allah yang tentukan, semua Allah yang nak. Sama ada baik, nisbah kita baik, nisbah kita buruk, besar, kecil, alam, bumi, langit, alam barzah, syurga, neraka, semua Allah tentukan. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang ciptakan sesuatu dan Allah lah yang memelihara, yang kontrol apa yang terjadi dekat sesuatu yang Allah cipta tu. Jadi kita baca sikit lagi. Serta wajib pula kita beriktikad manusia ada mempunyai nasib. Manusia ada mempunyai bahagian. Ini syariat, ini nisbah kita, bukan nisbah Allah dah. Tadi kita cerita tentang Allah, kehendak Allah dan sebagainya. Sekarang kita cerita untuk kita pula. Wajib kita beriktikad, kita berpegang manusia ada nasib. Manusia ada bahagian di dalam dunia ini sebagaimana firman Tuhan Allah sendiri yang bagi tahu, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa nasib kamu, bahagian kamu di dunia. Maksudnya dari segi syariat kita kena usaha ikhtiar, itu tuntutannya. Tuntutan Allah suruh usaha ikhtiar. Dalam masa yang sama Allah bagi tahu kau berpegang semua yang berlaku, yang telah berlaku dan akan berlaku, aku yang tentukan, aku yang dah pilih siap-siap dah. Kalau dah pilih siap-siap dah, kenapa suruh usaha ikhtiar? Itu kita tak boleh persoalkan Allah. Allah dah buat kita gitu, nak buat macam mana? Kita hamba, kita bukan Tuhan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kamu yang akan ditanya apa yang kamu buat, bukannya Allah yang akan ditanya. Jadi jangan kamu sibuk duk tanya Allah. Allah telah tentukan nasib kita apa saja, malah apa saja yang kita buat. Walaupun sebesar zarrah apa yang kita buat, apa yang berlaku, semua Allah telah tentukan. Allah telah nak, Allah telah tentukan, Allah telah nak berkehendak ianya terjadi pada waktu yang tertentu yang Allah nak. Dan dalam masa yang sama Allah suruh kita usaha. Dan kita tak dibenarkan persoal kerana kita yang akan disoal, bukan Allah yang akan disoal. Kalau Allah dah tentukan, kenapa suruh usaha ikhtiar? Loh, nak soalkan. Kita ni apa? Kita ni hamba ke? Kita ni makhluk? Kita ni makhluk ke? Kita ni Tuhan? Kita ni makhluk, buat aja. Dalam masa yang sama, pertama Allah suruh kita untuk berpegang semua yang berlaku, walaupun sebesar zarrah, adalah Allah yang pilih, Allah yang nak ianya terjadi sejak azali lagi tanjizi qadim. Okay. Dan dalam masa yang sama Allah arahkan kita, tuntut kita untuk usaha dan ikhtiar, beramal dengan syariat zahir, bekerja, sembahyang, buat ibadah, buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Dalam masa yang sama berpegang bahawasanya Allah telah tentukan sama ada kita buat baik atau jahat. Malah syurga neraka pun Allah dah tentukan. Kemudian dah dua dah. Allah suruh kita pegang juga, Allah suruh kita buat juga. Jika apa yang kita buat, benda yang baik yang kita buat, kita kena kata Allah yang takdirkan. Allah yang buat. Kerana Allah lah kita buat. Bukan kita buat kerana hebat kita. Kita buat kerana Allah telah takdirkan kita buat. Jika terjadi perkara buruk, kita kena kata kita yang salah. Kita kena kata bukan, kita kena kata
kita tak boleh nisbahkan dekat Allah. Kita tak boleh kata Allah yang buat. Tak boleh mengumpat Allah. Tak boleh kata Allah yang buat jadi benda buruk. Kita kena kata kita yang buat sebab jadi benda buruk. Dan kalau jadi benda baik, kita syukur dan ikhlas. Jadi benda buruk, kita redha dan sabar. Nampak tak? Inilah makhluk. Inilah tujuan kita hidup. Tujuan kita hidup 3 benda. Berpegang Allah Maha berkuasa, makhluk langsung tak ada berkuasa. Allah telah tentukan dengan sifat iradahnya, Allah telah tentu, Allah telah mengkhususkan, takhsiskan, menentukan sejak azali lagi. Allah telah tentukan kita ni memang tak ada apa-apa. Allah telah tentukan baik buruk kita, semua Allah telah tentukan. Apa saja kita buat pun Allah telah tentukan. Dalam masa yang sama, Allah suruh kita buat benda baik, larang kita buat benda jahat, suruh kita beribadah, amar ma'ruf nahi munkar dan sebagainya. Walaupun Allah telah tentukan, Allah suruh juga. Dan apabila terjadi benda-benda baik, kita kena serah ke Allah. Yang baik ni Allah yang tentukan. Yang baik ni Allah, aku tak ada langsung apa-apa sebenarnya. Allah yang buat. Allah yang jadikan benda-benda baik yang aku buat ni. Memang pun kita pegang gitu. Bila jadi benda-benda buruk, sepatutnya kita pegang Allah yang jadikan benda buruk juga. Tapi kita pegang sahaja Allah yang jadikan benda buruk. Itu dari segi pegangan yang jadi kat kita. Tapi dari segi adab, kita kena kata bahawasanya kita yang salah. Itulah hamba. Hakikat hamba. Hamba adalah terkepit. Tak boleh buat apa-apa. Di luar mati mak, ditelan mati bapak. Kok situ kita salah, kok sini kita salah. Benda baik, kredit dapat dekat yang lain. Benda baik yang kita buat, kredit dapat dekat Allah. Benda jahat yang kita buat, kita letak kat diri kita sendiri. Kita yang salah. Maka kita sebenarnya tak ada apa-apa. Kita sebenarnya tak ada apa-apa. Kita buat benda baik, kredit bagi kat Allah, bukan kita. Benda jahat yang kita buat, kredit yang jahat kita yang buat jahat, bukan Allah. Jadi kita ni apa? Kita ni hamba. Itulah hakikat hamba sebenarnya. Ada lagi sikit, maka hendaklah difaham baik-baik ini akan datang. Maka hendaklah difaham baik-baik, dia kata, masalah ni. Panjang lagi perbahasan kita lambat. Wallahu a'lam. Tangguh dulu. Esok insya-Allah tak ada apa-apa masalah. Kita sambung bab haid. Okey. Tangguh dulu. Rakaman semua siri ada 20 berapa kan? 25, 26, 27 siri ada dekat YouTube. Boleh tengok kat YouTube. Boleh tengok daripada awal. Kalau tak faham, cari yang lepas balik. Memang apa yang kita bahas berkaitan dengan qudrah iradah ilmu Allah ni, dia memang banyak kesalahpahaman yang perlu kita betulkan. Dia jadi rasa macam, sebab kita ni kebanyakan orang zaman sekarang ni dia banyak berpahaman Mu'tazilah. Pahaman Mu'tazilah, iaitu kita buat, Allah bagi kita kehendak, Allah bagi kita kekuatan, kekuasaan, Allah bagi kita panca indera, maka kita buat sendiri. Allah tak tahu, Allah tak ambil peduli dah. Nanti Allah akan hukum dekat akhirat nanti, sama ada kita buat baik atau kita buat jahat. Allah tak campur tangan. Kita buat baik, Allah masuk dalam syurga. Kalau kita buat jahat, Allah masukkan dalam neraka. Dalam keadaan Allah bagilah semua kehendak dan kekuasaan, Allah bagi tools, bagi alat dekat kita untuk kita buat, dan Allah tak masuk campur. Itu ramai orang faham. Itu adalah pahaman Mu'tazilah. Kadang-kadang boleh jadi pahaman Qadariyah. Itu pahaman yang sesat. Pahaman yang sesat, dan kita dah bahas baca dalam tu. Tapi sebenarnya pahaman yang sebenar gitulah, itulah hakikat kehambaan. Tapi ramai orang faham, ramai orang berpahaman Mu'tazilah. Memang payah nak ubah Mu'tazilah ni. Malah zaman 200, 300, 400 tahun, 200, 300, 400 tahun hijrah dulu pun dah ada khalifah Islam yang kontrol umat Islam, tapi pahaman Mu'tazilah. Kalau dulu 200, 300 hijrah dah ada, zaman imam-imam hebat dah ada pahaman Mu'tazilah. Macam mana kita sekarang 1400 tahun lagi lah pahaman Mu'tazilah ada. Dah sebati masuk, tak boleh nak buat apa, nak kena ubah perlahan-lahan. Malah Melayu ni pula selalu menggunakan kata-kata kiasan. Orang Melayu kan suka kias kan, memetik bunga di taman lah, itulah inilah. Maka bila ada ayat-ayat sindiran, ayat-ayat majazi, ayat-ayat pinjaman tentang ketuhanan, kita pakai berkurun-kurun, lain kali dah jadi bukan pinjam dah. Allah sakit, Allah sedih, Allah marah, Allah suka. Kalau kita tanya apa maksud Allah redha, apa maksud Allah redha? Ramai yang tak boleh nak cakap apa maksud Allah redha.
Allah redha. Allah suka. Redha kan suka. Apa maksud Allah redha? Tu homework, tu homework. Kalau boleh jawab, alhamdulillah. Tak boleh jawab, nanti tanya saya balik. Apa maksud Allah redha? Oh, jadi geri ni kerana Allah redha. Keredaan Allah. Redha. Kita kata, pinjam je perkataan Allah redha tu Allah suka. Apa sebenarnya maksud Allah redha? Keredaan Allah tu apa maksud? Kesukaan Allah ke apa maksud? Tu homework. Wallahu alam. Sesudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.